آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Saudara tuan-tuan, kita sambung perkongsian ilmu kita pada menyatakan kelebihan orang-orang yang suka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancurnya timah di atas api. Sabda Nabi SAW, tuan-tuan, mafhumnya tiada daripada seorang hamba yang berkata atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi saya kasihi, ini menceritakan kita berkongsi sedikit amalan bismillah. Dan amalan bismillah ni pun sebahagian daripada rutin amalan almarhum tuan guru saya yang pernah diturunkan. Apa makna amalan Bismillahirrahmanirrahim ni, tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim yang kita biasa ucapkan dalam kehidupan rutin kehidupan kita, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, perkara pertama yang Allah nak ke atas diri kita ni, hamba-Nya ialah mengenali dirinya. Sebab itu ulama-ulama, tok-tok alim kita berkata, tuan-tuan, siapakah yang memberitahu kita? Siapakah yang memberitahu kita bahawa Tuhan kita, Tuhan yang wajib disembah itu namanya Allah? Jadi sebenarnya, tuan-tuan, Tok Alim kata, orang alim kita kata, Allah SWT lah yang memberitahu kita bahawa dirinya itu bernama Allah. Ini dia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi maknanya, tuan-tuan, awal kehidupan kita sebagai manusia, awal kehidupan kita sebagai hamba Allah, tok-tok alim kata Allah nak kita kenal Dia, mengenali Dia sebagai Tuhan yang wajib disembah. Sebab itu perkara pertama, perkara yang awal yang sepatutnya seorang manusia, seorang hamba itu, tuan-tuan, memulakan aktiviti dalam setiap apa perkara pun, sama ada dalam pekerjaan, sama ada di dalam urusan harian, sama ada dalam urusan perbuatan, hal-hal kehidupan, haruslah dengan memulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya amalan Bismillahirrahmanirrahim ni, tuan-tuan, sangat memberi kebaikan kerana ianya mempunyai satu nilai fadilat yang sangat besar. Kerana apa, tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani ini dan Maha Penyayang dan sebagainya adalah merupakan satu asma'ullah, asma' Tuhan yang menyatakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi setiap awal pekerjaan manusia, setiap awal pekerjaan kita ni,
Allah menghendaki supaya kita kenal dia dulu, kita ingat dia dulu. Sebab itu Allah SWT adalah punca ataupun sumber segala sesuatu, tuan-tuan. Sebab itu setiap amalan, sama ada yang fardu maupun yang sunat, yang kita laksanakan, yang kita kerjakan setiap hari, Allah SWT tidak mahu ada kerana yang lain selain daripada Allah SWT. Kita kembalikan kepada dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bagi mereka-mereka, Dr. Alim cakap ni, Dr. Alim memberi nasihat kepada kita, bagi mereka yang rajin berzikir, mereka-mereka yang rajin menyebut Bismillahirrahmanirrahim ni, tuan-tuan, banyak dia punya fadilat dan kelebihan dia, tuan-tuan. Jadi Tok Alim kata, dalam soal kita beribadat atas maksud dan tujuan kerana mencari kemuliaan itu tak salah. Kita beribadat sama ada yang fardu maupun yang sunat untuk mencari kemuliaan, ulama-ulama kata tak salah. Allah SWT, tuan-tuan, mencipta manusia. Manusia itu siapa? Kita ni. Dengan kemuliaannya, kemuliaan sifat-sifatnya. Maka manusia menjadi makhluk antara yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi manusia ni dalam perkara mencari kemuliaan, manusia ni dalam soal memburu kemuliaan tak salah. Yang menjadi salahnya, tuan-tuan, ini dia. Tok Alim kata, kalau boleh jauhkan, wal-iyazubillah, jangan berlaku pada diri kita. Yang salahnya adalah menganggap bahawa diri itu mulia. Ini salah. Apalagi menganggap bahawa diri kita ini lebih mulia daripada orang lain. Itu salah. Tetapi mencari kemuliaan tak salah. Dr. Alim dah susunkan jalan-jalannya, memberi nasihat dan pesanan seperti mana yang dibuat oleh para sahabat. Jalan-jalan yang para sahabat lakukan untuk mencari kemuliaan tak salah, dengan syarat mencari kemuliaan itu mestilah dengan mengikut segala piawaian syarak yang diaturkan oleh syarak. Tapi kalau mengaku bahawa diri itu mulia, salah. Mencari kemuliaan tak salah. Itu bezanya, tuan-tuan. Ada manusia, tuan-tuan, ada manusia yang mencari kemuliaan dengan jalan harta, iaitu bersedekah dan sebagainya, tuan-tuan. Ada manusia yang mencari kemuliaan dengan jalan membuat kebaikan, dengan jalan membuat kebajikan, iaitu membantu orang lain. Ada manusia, ada hamba-hamba Allah yang mencari kemuliaan dengan jalan berzikir, suka berzikir, rajin berzikir, rajin berselawat, rajin membaca bismillah, jadikan satu amalan di dalam kehidupan, rutin kehidupannya. Bibirnya sentiasa dibasahi dengan amalan-amalan zikir. Zikir ni ada banyak, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada ambil amalan-amalan zikir daripada tuan-tuan guru, daripada tok-tok guru, daripada tuan-tuan lebay, daripada ustaz-ustaz, amalkanlah. Dan ada sebahagian daripada manusia mencari kemuliaan dengan cara mencari ilmu, rajin duduk dalam majlis-majlis ilmu atas maksud dan tujuan untuk mencari kemuliaan. Jadi nyatanya, tuan-tuan, mencari kemuliaan ini tidak salah. Yang salah adalah mendakwa bahawa diri itu mulia ataupun sudah mulia, ataupun menganggap diri itu lebih mulia daripada orang lain. Itu salah. Dan antara zikir-zikir, wirid-wirid, sebutan-sebutan yang dianjurkan oleh Dr. Alim adalah ini dia, tuan-tuan, amalan Bismillahirrahmanirrahim yang begitu banyak dia punya khasiat dan fadilatnya sangat besar. Kerana apa? Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini, tuan-tuan, mengutamakan asma dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah SWT memerintahkan para malaikat mencatat, tuan-tuan. Apa yang dicatat, tuan-tuan, adalah pahala.
bagi manusia-manusia yang rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan. Satu amalan yang mudah, satu amalan yang simple, satu amalan yang ringan di bibir tetapi berat timbangan amalnya tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasihi, antara kandungan Tok Alim bagi tahu tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim ni antaranya ialah di mana Allah SWT memberitahu manusia, Allah SWT memberitahu makhluk, mengkhabarkan kepada makhluk tuan-tuan bahawa siapa dia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah SWT yang memberitahu kita, Allah SWT yang memberitahu sekalian makhluk bahawa dialah Allah. Ini dia punya bukti dia yang dikatakan oleh para ulama atau Tok Alim tuan-tuan. Nyatanya di sini. Jadi kalau ditanya macam mana kita boleh tahu Tuhan kita namanya Allah, Allah SWT sendiri yang bagi tahu tuan-tuan. Dan apakah rahsia yang terkandung di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan? Ini kita nak berkongsi. Antaranya ialah tuan-tuan, daripada huruf ba, daripada huruf sin, huruf mim, alif, lam, ha sampai habis Bismillahirrahmanirrahim tu tuan-tuan, ianya rupa-rupanya ada satu rahsia di situ, iaitu mengandungi 19 huruf tuan-tuan. Daripada huruf ba, huruf sin, huruf mim, alif, lam, ha sampai habis, sampai ar-rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rupa-rupanya di sebalik itu ada rahsia 19 huruf yang mana menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada manusia, Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada manusia, nak memberi peringatan kepada manusia, nak beritahu kepada kita ni, hamba-Nya ni, bahawa ianya menunjukkan bilangan malaikat yang menjaga neraka Saqar. Malaikat Zabaniyah ada 19 yang menjaga neraka Saqar. Tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, firman Allah SWT dalam surah Mudassir ayat yang ke-27 dan 30, maksudnya, dan apakah jalan yang engkau dapat mengetahui tentang kedahsyatan neraka Saqar itu? Neraka Saqar itu ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan walau sesisa, dan tidak membakar kita ni, membakar ahli neraka itu secara binasa terus. Ia terus membakar dan membakar segala kulit-kulit manusia, segala penghuni-penghuni neraka Saqar itu yang terdiri daripada manusia. Dan dikatakan alaiha tis'ata asyara, malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka Saqar ni diceritakan di dalam surah Al-Mudassir ayat 27 hingga 30 ni tuan-tuan. Pengawal penjaga neraka Saqar itu ialah terdiri daripada 19 malaikat. Ini dia, merujuk kepada 19 huruf di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahsia dia tuan-tuan. Sebab itu Tok Alim kata, perbanyakkan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini juga sebahagian daripada zikir-zikir tauhid, amalan-amalan tauhid yang mencerita, yang menyebut tentang kebesaran dan keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ganjarannya sangat besar tuan-tuan. Dan setiap huruf yang kita sebut, huruf ini nanti akan depend kita, akan menjadi kita punya protection yang akan membantu kita di saat kita berhadapan dengan malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka Saqar ini. 19 malaikat yang menjaga neraka Saqar. Setiap huruf itu nanti akan defend kita, akan membantu kita daripada saat kita berhadapan dengan neraka, saat kita berhadapan dengan para malaikat yang menjaga, yang mengawal neraka Saqar yang begitu dahsyat. Kalau kita tengok dalam tafsir ni tuan-tuan, begitu dahsyat neraka Saqar ni. Sifat api dalam neraka Saqar ni, dia membakar. Dia membakar secara terus-menerus manusia-manusia dan segala penghuni neraka itu, membakar dengan tidak binasa. Macam mana tu? Bakar tak binasa, terus membakar.
Kulit-kulit manusia terus-terus dibakar, tidak binasa, dan sisanya masih ada, dibakar-bakar dan terus bakar, tuan-tuan. Begitu dahsyat digambarkan tentang neraka Sakor. Jadi sebab itu amalan-amalan seperti rajin menyebut Bismillahirrahmanirrahim ni, tuan-tuan, yang kita sebut tu adalah Asma'ullah, nama Allah SWT yang Maha Agung, sangat memberikan kelebihan daripada segi fadilat-fadilatnya, tuan-tuan. Ini yang kita diberitahu oleh Tok Alim kita. Dalam satu riwayat, tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, mafhumnya, sesiapa yang ingin melepaskan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat Zabaniyah, 19 malaikat yang menjaga neraka Sakor ini, maka hendaklah dia memperbanyakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT akan menjadikan bagi setiap huruf sebutan Bismillahirrahmanirrahim itu, yang 19 huruf itu, sebagai pendinding, sebagai pelindung. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang rajin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim daripada malaikat-malaikat Zabaniyah itu, yang diceritakan kedahsyatan tentang neraka Sakor itu, tuan-tuan. Malaikat Zabaniyah, 19 malaikat yang menjaga, yang menjadi pengawal kepada neraka Sakor. Dan antaranya, tuan-tuan, amalan Bismillahirrahmanirrahim ini, di dalamnya mengandungi Asma'ullah yang Maha Agung. Maka sesiapa yang mengamalkannya, yang rajin menyebutnya, menjadikan ianya sebagai amalan dalam kehidupan sehari-hari, akan memperolehi keberkatan yang besar, keberkatan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan lagi, tuan-tuan, antara fadilat mereka-mereka yang rajin berzikir, menyebut lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini dalam setiap pekerjaan, setiap huruf yang disebut Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba, huruf sin, huruf alif, huruf lam, huruf ha, dan seterusnya itu, setiap huruf akan diberi ganjaran kebajikan sebanyak 4,000 kebajikan, dan dihapuskan 4,000 kejahatan, dan diangkat baginya 4,000 darjat. Tengok, tuan-tuan, lihat dia punya fadilat dan kelebihan. Setiap huruf yang kita sebut dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu diberi 4,000 kebajikan, dihapuskan 4,000 kejahatan, dan diangkat 4,000 darjat kepada mereka-mereka yang mengamalkan, yang selalu zikirkan, yang selalu sebutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya teringat almarhum tuan guru saya dalam satu kelas, dia beri semangat, beri motivasi, rajinkan, amalkan amalan Bismillahirrahmanirrahim ini sebanyak 1,500. Boleh dibaca terus 1,500 kali, ataupun dibaca 500 berhenti. 500 berhenti, doa. Sambung lagi 500 Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, doa, dan sambung lagi 500 kali Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dinamakan amalan pengasihan, bukan pengasih. Kalau pengasih ini lain, tuan-tuan. Pengasih ini untuk orang-orang yang tertentu. Pengasihan ini maksudnya akan dikasihi oleh sekalian makhluk, sama ada manusia ataupun selain daripada manusia. Ini amalan pengasihan. Kalau orang tengok kita pun suka saja. Ini kalau ada sesiapa yang sama-sama pernah dengar, ini amalan daripada almarhum tuan guru Romo Kiai Datuk Kiai Haji Samsudin, tuan guru saya ni, tuan-tuan, dalam kelas setiap malam Selasa di Masjid Padang Medan. Amalan pengasihan, baca, tapi jangan duduk atas motor, sama bawa motor, sama bawa basikal baca, sama metik sawit baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ada habis air sembahyang, menghadap kiblat, pakai bersih, pakai wangi, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 1,500. Ataupun kita buat 500 berhenti doa, 500 berhenti doa, 500 berhenti doa, 1,500. Ini namanya amalan pengasihan. Maknanya fadilat kelebihannya, segala makhluk akan mengasihi kita
Ini bukan amalan pengasih. Kalau pengasih lain. Pengasih ini untuk orang-orang tertentu. Pengasihan ni maksudnya orang tengok kita suka je. Orang tengok kita kesian aja. Orang tengok kita seronok aja. Orang tengok kita rasa nak berkawan aja, nak rapat dengan kita, nak rapiq dengan kita. Ini namanya amalan pengasihan. Bukan manusia saja, bahkan makhluk-makhluk lain pun akan suka kepada kita. Cara makhluk lain suka kepada kita tak dijelaskan pula. Macam mana makhluk ni? Mungkin dia jinak dengan kita, dia suka dengan kita. Itu kuasa Allah SWT. Ini namanya amalan pengasihan. Amalan Bismillahirrahmanirrahim 1500. Ini juga sebahagian daripada amalan yang telah pun dibuat dan diturunkan oleh almarhum Tuan Guru saya Datuk Kiai Haji Samsudin, tuan-tuan. Kalau ahli-ahli kelas malam Selasa di Masjid Parit Medan dah biasa dengar perkara ni. Dan dikatakan oleh orang-orang alim, tuan-tuan, amalan Bismillahirrahmanirrahim kalau kita amalkan sebanyak 41 kali di antara solat sunat dan saat nak semayang tu, antara kita semayang sunat nak semayang tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, jadikan amalan 41 kali kita baca. Dikatakan kelebihannya atau fadilatnya akan dipercepatkan, akan disembuhkan daripada penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ini dia lafaz yang kalau Tok Alim kata yang lafaz yang memberi keberkatan terhadap amalan yang kita buat. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim ni Tok Alim kata ni zikir tauhid. Sebab dalam tu ada disebut tentang asma'ullah, nama Allah SWT yang agung. Dan di situ dinyatakan bahawa Allah SWT memberitahu kita bahawa dialah Tuhan yang sebenar, yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan yang lain. Nama Tuhan kita namanya Allah. Dia yang beritahu kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Itu dia. Sebab tu dia katakan lafaz yang sangat memberi keberkatan. Sebab tu lafaz Bismillahirrahmanirrahim ni tak boleh suka-suka sebut, tuan-tuan. Untuk perkara-perkara yang berbentuk maksiat tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum arak, baca Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Nak mencuri, baca Bismillahirrahmanirrahim. Memang pada asasnya, pada dasarnya nak mulakan satu pekerjaan, nak mulakan satu perbuatan, nak mulakan suatu hal, nak mulakan suatu urusan, kita kena sebut, kena ingat nama Allah Ta'ala. Tapi pada bukan semua perkara nak kena ingat, kerana ianya adalah merupakan lafaz yang sangat memberi keberkatan. Dalam tu ada nama Allah yang Maha Agung. Tak boleh suka-suka. Nak berzina sebut Bismillahirrahmanirrahim dulu, tahu tak boleh. Nak mencuri sebut Bismillahirrahmanirrahim dulu, tak boleh. Nak masuk rumah orang pukau, baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, tak boleh. Nak minum arak, baca Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Nak merompak sebut Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Atas perkara makruh tak boleh, atas perkara haram tak boleh. Atas perkara kebajikan sangat digalakkan, atas perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT amat digalakkan. Harus. Jadi tuan-tuan, baca banyak-banyak, terutama bagi mereka-mereka yang dizalimi oleh orang lain. Baca banyak-banyak, sebut banyak-banyak Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ta'ala Allah Ta'ala akan permudahkan jalan-jalan keluar daripada orang-orang yang suka menzalimi kita. Dan dikatakan barang siapa yang ada hajat, buatkan amalan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan syarat, jangan sama isyak rukuk sama sebut, duduk-duduk termenung isyak rukuk Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Ataupun sama naik motor, sama nak pergi kedai, pergi pasar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Kalau setakat nak asuh diri supaya kita ingat Allah SWT sentiasa, boleh, tak ada masalah. Sebagai satu pendidikan kepada hati kita, sebagai satu pendidikan kepada diri kita, kita nak ingat Allah SWT, tak ada masalah. Tapi ini kita nak khususkan, kita ada hajat, mana kita menghadap kiblat, ambil sembahyang, pakai wangi-wangi, dalam keadaan menutup aurat, menghadap kiblat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ni ada hajat, permudahkanlah. Amalan yang paling mudah. Yang lain tu yang diberikan oleh tok-tok guru kita, amalannya berat-berat. Yang ada nak kena puasa. Kalau masyarakat kita, masyarakat Jawa, yang ada nak kena muteh lagi. Itu je Bukan muteh saja, nak kena ngebleng lagi. Bukan saja muteh saja, nak kena ngebleng, bukan ngebleng saja, nak kena nyirih lagi, nak kena mendem lagi. Punya nak dapat kelebihan beramal, nak dapat dia punya
kehebatan amalan tu tuan-tuan. Sebab Tok Alim kata, sekiranya kamu banyak berwirid, maka Allah SWT akan datangkan warid. Banyak berwirid, maka akan datangkan warid. Warid ni apa tuan-tuan? Warid ini adalah merupakan sesuatu yang didatangkan oleh Allah SWT. Ianya bukan berbentuk fizikal, tetapi ianya berbentuk penjelmaan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Ianya mungkin berupa hidayah, ianya mungkin berupa satu pemberian pertolongan gaib, ianya mungkin satu anugerah gaib, ianya mungkin satu kelebihan-kelebihan gaib. Itu maksud dia akan didatangkan warid. Warid ni jangan kita salah faham pula, kita menggambarkannya ianya lembaga datang. Aku berwirid, beramal banyak-banyak, datang warid. Ni lembaga, orang pakai jubah putih datang. Bukan begitu, jangan salah faham. Kemungkinan itu syaitan yang menyamar. Lebih-lebih kita berzikir, berwirid terus menerus. Datang pula bayangan jubah putih, dia kata, dah nak, engkau zikir, engkau dah hebat, engkau dah boleh berhenti, dah tak payah berzikir. Dia suruh berhenti pula daripada kita sebut nama Allah Ta'ala. Tu nak kena ingat, yang datang pakai jubah tu bukan malaikat. Sebab dia suruh kita berhenti sebut nama Allah Ta'ala. Dan tentu nyatanya dia ni siapa? Syaitan lah, menyamar. Cuma dia menyamar lembaga manusia, datang dengan jubah putih lah, janggut putih lah, rambut putih dan sebagainya. Yang beramal pula taksub. Wah, dia beramal wirid, zikir, dah datang. Dia kata, wah, dah jadi ni ilmunya ni, dah datang ni, wali dah datang. Bukan dia tahu tu yang datang syaitan, menyamar kan. Ini kebanyakan ahli-ahli kebatinan kena ambil maklum perkara ni. Kena berhati-hati, kena banyak bertanya dengan tok-tok alim. Jadi bagi mereka yang mempunyai hajat, tuan-tuan, ulama-ulama, tok-tok alim, ahli-ahli hikmah mencadangkan, mengesyorkan, memberi nasihat supaya bacalah Bismillahirrahmanirrahim 41 kali di antara sembahyang sunat untuk kita melakukan solat fardu. Antara sembahyang sunat tu, kita dah sembahyang sunat, duduk sekejap, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni. Tapi kalau di masjid, saya rasa sempat. Sebab antara sembahyang sunat nak tunggu iqamah 10 minit. Lama tu, rasa lebih daripada 41 kali. Jadi bagi mereka-mereka yang rajin beramal membaca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali di antara solat sunat untuk sampai kepada waktu iqamah untuk melakukan solat itu, insya-Allah taala akan dipercepatkan sembuh daripada penyakit. Dan mudah-mudahan Allah SWT akan perkenankan doanya. Itu dia. Dan bagi mereka yang sentiasa dizalimi, mereka-mereka yang sentiasa disakiti, orang rajin buat dengki dengan dia, banyak baca Bismillahirrahmanirrahim ni. Dan orang kalau tak suka dia, macam tadi almarhum tuan guru saya Datuk K. Samsudin kata, banyakkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan amalan 1500 kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini amalan pengasihan. Nanti orang tengok kita pun suka je, orang tengok kita pun sayang aja. Tapi sayang dan suka bukan bermaksud orang jumpa kita terus nah duit, nah emas, nah perak, intan belian. Bukan macam tu. Nah kunci kereta, bukan macam tu maksud dia. Dalam satu riwayat oleh Ibnu Majah, tuan-tuan, di mana Nabi SAW pernah menyebut perkara ini. Setiap perkara, perbuatan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu akan terpotong ataupun terputus. Sebab apa? Nabi SAW berkata begini pada para sahabat, kerana apabila kamu menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal perbuatan, dalam setiap awal urusan, dalam setiap awal perkara yang kamu buat, maknanya kamu telah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kamu nak buat satu perbuatan, nak buat satu urusan dan lain-lain, di permulaannya kamu tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka terpotong atau terputuslah. Maksudnya terputus tu apa, tuan-tuan? Terputus daripada mendapat petunjuk, terputus daripada mendapat rahmat,
terputus daripada mendapat keberkatan. Lepas tu dikatakan dalam satu hadis riwayat oleh Ibnu Majah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka terputus, maka terpotong. Kita ni tuan-tuan, Tok Alim cakap, kalau boleh dalam soal beramal, sama ada amalan fardu maupun yang sunat, kalau boleh jangan sampai terputus daripada rahmat Allah Ta'ala. Kalau boleh jangan sampai terputus daripada keberkatan. Kalau boleh jangan sampai terputus daripada petunjuk. Kalau boleh jangan sampai terputus daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi oleh kerana tadi dah di-warning, dah dipesan oleh Nabi SAW, setiap amalan perkara, perbuatan yang kamu nak mulakan, kalau tak disebut, kamu tak muliakan Allah SWT dengan disebut Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka amalan itu akan terputus atau terpotong. Maksudnya ialah terputus daripada mendapat rahmat. Baik-baik kita nak beramal tuan-tuan, tak dapat rahmat, dapat penat saja. Daripada kita nak mulakan satu perkara, sepatutnya kita mendapat ganjaran kelebihan pahala yang dicatat oleh para malaikat, akhirnya tak dapat. Malaikat yang diarahkan untuk mencatat amalan manusia tentang beramal ni tuan-tuan, Dr. Alim kata ini malaikat sayyarah, namanya malaikat sayyarah. Malaikat ini akan bertebaran di sekeliling dunia mencari mereka-mereka yang beramal, nak mula beramal, nak mulakan amalan, nak mulakan urusan, dengan dimulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, ini antara perkongsian kelebihan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan nak ajar tuan-tuan, ini yang dianjurkan oleh Tok Alim, dan kita berkongsi, dan mudah-mudahan saya pun dapat ingatkan diri saya sendiri tuan-tuan. Baik, dan antara kelebihan-kelebihan yang lain membaca Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan, kata Qais Ibnu Al-Hajjaj berkata, bagiku oleh syaitanku, dia menceritakan, bagiku oleh syaitanku, bagi dirinya tu dia nak ceritakan, ada syaitan yang datang kepada dirinya tu, dia nak cerita tentang syaitan ini. Masuk aku pada engkau padahal aku seperti unta. Syaitan ni cakap dengan sahabat Qais Ibnu Al-Hajjaj ni, syaitan yang nak masuk dalam badan dia ni cakap, aku nak masuk dalam badan kau ni, mula-mula aku ni seperti unta, dan aku sekarang ini seperti burung ciak yang kurus. Jadi Qais ni bertanya dengan syaitan itu, kenapa berlaku yang demikian itu? Syaitan tu berkata, kerana engkau telah menghancurkan diri aku dengan zikrullah Ta'ala, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dikatakan syaitan kurus. Syaitan tadi nak masuk dalam badan, dia gemuk. Apabila tuan punya badan beramal, zikir, baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tu jadi syaitan kurus. Sebab itu orang alim kata tuan-tuan, benda yang mudah, benda yang simple, walaupun hanya nak masuk rumah saja, nak buka pintu saja tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, kita keluar rumah merayau, kita keluar rumah cari keperluan, kita keluar rumah pergi kebun, kita keluar rumah pergi kedai, kita keluar rumah lalu tempat ibadat agama-agama lain, macam-macam syaitan, jin, orang-orang halus yang ikut kita balik. Saat kita buka pintu kereta je pun dia dah masuk dulu. Saat kita nak masuk rumah tuan-tuan, dia dah masuk dulu. Sebab tu kalau ada anak kecil, budak kecil, kita jangan masuk rumah terus hagah. Nanti budak kecil dia tengok bukan nampak kita, dia nampak yang belakang kita. Sebab tu orang lain kata baca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga syaitan ataupun jin, makhluk-makhluk yang tak berkenaan yang mengikuti kamu nak masuk dalam rumah, tak jadi masuk rumah. Sampai gitu sekali kelebihannya tuan-tuan. Baca paling mudah, paling simple, Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita buka pintu, sebenarnya dia dah masuk dulu. Sebab tu kalau ada cucu, ada budak kecil, kena hati-hati kalau kita balik malam-malam, kalau ada makhluk-makhluk ni ikut. Jangan terus agah cucu ataupun anak kecil ataupun baby tu, kan masalah. Dia nampak yang belakang kita, bukan dia nampak kita. Kalau dia nampak kita, dia ketawa, dia tahu ni atuk dia, ni abah dia. Tapi bila dia nampak yang belakang tu, dah meracau pagi-pagi, 1 pagi, 2 pagi. InsyaAllah tuan-tuan,
Banyak lagi kelebihan-kelebihan tentang zikrullah taala, bismillahirrahmanirrahim, yang besar fadilat dan kelebihan ni tuan-tuan, yang boleh kita kongsikan. Cuma masa pendek, insya-Allah kita beri laluan kepada azan insya-Allah. Sembilan kali. Ingat 8.40, 9.40. Satu jam.